Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Tamanya saya ucapkan terima kasih pada ustaz kita yang telah mendahului kuliah ni. Saya pun lama tak jumpa dia, Ustaz Saiful, dan alhamdulillah dia pelajar dalam bilang hadis, master ambil di USM. Sebelum saya lupa, saya nak ucap terima kasih juga kepada saudara Halim kita. Orang panggil Halim, sebenarnya Halim, pasal dia telah mengusahakan projek jalan tar kita. Katanya projek daripada kerajaan persekutuan. Tak apalah, kita siapa-siapa bagi pun terima kasih. Saya terima kasih siapa-siapa kan, dia bagi, kita terima kasih. Ada orang kata jangan ambil, kata hang nak bagi ya ganti. Setengah orang dia pelik, dia berkelahi politik, dia merawit. Ada satu hamba Allah sampai orang beli cucuk pisang parti lawan pun salah. Teruk antara tu. Fanatik parti yang tak diajar agama, jahiliyah. Terima kasih banyak pada, dan terima kasih juga pada sahabat-sahabat yang terus hadir pada malam ni. Walaupun malam ni hujan, saya pun kesian pada pelajar-pelajar universiti terutamanya yang susah untuk hadir kena hujan. Kita sambung semula hadis kita. Wa an Warrad katibil Mughirah bin Syu'bah qala amla alayya al-Mughiratu fi kitabin ila Muawiyah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi dubri kulli salati maktubah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. متفق عليه. Daripada Warrad Katibul Mughirah, daripada Warrad ni nama dia, iaitu Warrad Al-Thaqafi Al-Kufi. Dia ni daripada As-Saqafi, sama dengan kabilah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia bukan dia sama dengan Hajjaj, perangai satu keturunan. Al-Kufi, dia orang Kufah. Dia Katibil Mughirah, dia penulis pada Mughirah. Dan kita kena tahu zaman hari itu, zaman dahulu, ada orang yang ada penulis, terutama para khulafa, orang-orang besar, gubernur, ada orang tulis apa yang mereka nak, orang tulis untuk mereka. Nabi SAW sendiri ada sahabat-sahabat yang menulis untuk dia. Dan kemudian selepas daripada itu ada juga pada zaman Abu Bakar, pada zaman Umar, orang-orang yang menulis surat untuk para khulafa. Mereka yang menulis surat ini
ahli lah, pakar dalam penulisan. Salah seorang yang menulis yang Syiah tak puas hati ialah Muawiyah. Dia menulis, dia tak banyak tapi dia menulis beberapa tulisan untuk Nabi SAW. Dia tulis. Warad dia menulis untuk Al-Mughirah bin Syu'bah. Zaman dulu dia ada Warad, dia panggil orang yang ni nama dia Warad, tapi orang yang menulis tu dia panggil Warraq. Salah satu. Warraq ni kita bukan mesti penulis tetap kita. Boleh juga apabila kita dapat satu buku yang ditulis oleh mana-mana ulama, kita bagi kat dia, dia salin, dia tolong salin balik. Pasal zaman tu tak ada mesin photostat dan tak ada pencetakan. Buku tersebar melalui orang yang tulis semula buku ni. Sebab itu kadang-kadang berlaku kesilapan naskah apabila penulis tu silap. Apabila penulis silap. Sebab itu siapa yang mengaji dalam hadis, ada bab yang dinamakan bab tashif. Tashif ni dia silap. Kadang-kadang dia silap baris, kadang-kadang dia silap titik, menyebabkan orang yang baca hadis kemudian jadi silap juga kerana penulis silap. Maka sebab itu apabila hadis ditulis dibandingkan, maka sebahagian ulama hadis mereka cop bagi setiap muka mereka, cop mereka untuk tahu bahawasanya mereka luluskan hadis itu di sudut ketepatan penulisan. Sebahagiannya tak, sebahagiannya ditulis sendiri oleh anak-anak murid itu sendiri, mereka tulis. Sebab itu riwayat yang diambil secara penulisan tidak lebih baik pada sisi kebanyakan ulama hadis daripada yang diambil dengan pendengaran. Kerana yang mungkin kita tulis orang silap, tapi bila kita dengar dan kita tulis biasanya lebih betul. Kerana kita tahu bunyi dia macam mana. Dia bari atas ke, dia bari bawah ke, dia jad ke, dia jid ke, macam tak, zal jaddi minkal jad, zal jaddi minkal jad, boleh juga baca zal jiddi minkal jid. Maka ada berbeza pendapat ulama dalam hal ini. Maka di situ datangnya peranan penulis yang menulis surat-surat dan juga warraq. Nama dia warad, nama dia. Tapi orang hak tulis tu dia daripada waraqah, surat waraqah, warraq. Mereka itu menulis dan menyalin semula kitab-kitab. Sebab tu bila orang nak mengaji dulu dia kena ada duit juga. Sebab bila dia dapat kitab ulama, dia kalau dia ataupun dia kena cari kertas, dia kena tulis, ataupun dia kena pergi bagi upah kepada waraq untuk menulis balik buku yang diambil daripada para ulama. Ini ada bab khas dalam ilmu hadis. Dan mana melalui ilmu ni mereka dapat trace mana hadis yang tersilap, mana baris yang salah, mana titik yang silap. Maka ada bab khas tentang tashif, antaranya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Khattabi. Kata Warrad, katib Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah ialah sahabat Nabi SAW, antara sahabat yang terkemuka. Dan Al-Mughirah bin Syu'bah ni dia agak kontroversi disebabkan beberapa benda. Pertama, semasa berlaku peristiwa fitnah antara Ali dan Muawiyah, Al-Mughirah bin Syu'bah dia di pihak Muawiyah. Kita tak ada masalah, kita dah syarah tentang Ali dan Muawiyah. Kita kata kedua-duanya ijtihad. Sebab tu kita kata pergaduhan itu ialah pergaduhan ijtihadiyah, ijtihad. Hatta Aisyah radhiyallahu anha bergaduh dengan ataupun berperang dengan Ali, tak setuju dengan apa yang berlaku, walaupun peperangan itu berlaku secara tidak sengaja, seperti mana yang telah kita syarah, dan buku saya tentang pertelingkahan sahabat itu akan keluar dengan versi baru patutnya dalam minggu ni, tentang fitnah yang berlaku antara para sahabat Rasulullah, yang mana siapa yang belum baca lagi mungkin dia boleh baca untuk mengetahui tentang peristiwa-peristiwa itu. Bila mereka sahabat Nabi hidup puluhan ribu, tak ramai yang terlibat. Kata Muhammad Ibn Sirin tak sampai 100, bahkan tak sampai 30 orang yang terbabit dalam isu ni. Antara yang terbabit ini Mughirah, Al-Mughirah. Kita tahu Aisyah dia dahulu berlaku
perselisihan antara dia dengan Ali kerana dia keluar dan menyebabkan berlaku peperangan Jamal. Dan ini juga menolak dakwaan orang yang menyatakan siapa yang berbeza dengan pemerintah maka itu masalah akidah. Kalau kita kata masalah akidah, maka Asy'as terkeluar daripada akidah, maka terkeluar Muawiyah daripada akidah, terkeluar Al-Husain bin Ali daripada akidah. Ia bukan masalah akidah, ia masalah ijtihad siasiyah, dia masalah ijtihad politik. Al-Mughirah dia bersama dengan Muawiyah. Dan bila dia sama dengan Muawiyah, geng-geng yang tak setuju dengan Muawiyah ni, terutama orang Syiah, memang kata nama Mughirah ni termasuk nama yang mereka laknat lah. Tentu dah. Dia laknat Mughirah, tak setuju selentu. Dan ada kontroversi yang lain yang membabitkan An-Nufi' bin Harith, Abi Bakrah, di mana Abi Bakrah telah menuduh Al-Mughirah berzina, dan tuduhan itu pada zaman Umar bin Khattab, dan tuduhan itu menyebabkan Abi Bakrah diambil tindakan oleh Umar kerana gagal mendatangkan 4 orang saksi. Tapi Abi Bakrah juga ialah sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis lan yuflihal qaum wallau amruhum imra'ah, tak akan berjaya kaum yang mana wanita menjadi pemimpin, yang melantik wanita menguruskan urusan mereka. Hadis itu diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini krisis di kalangan mereka. Dia nampak, mungkin Abi Bakrah dia sebut, jadi dia terlepas cakap. Dia nampak kain terangkat daripada rumah Mughirah, dan dia nampak Mughirah dengan seorang perempuan yang dia sangka bukan isteri Mughirah. Wallahu ta'ala alam, dia tak dapat mendatangkan 4 orang saksi. Tapi ramai orang yang tak pro Mughirah jadikan itu isu untuk ditomah Mughirah. Tapi yang betulnya yang betulnya An-Nufi' bin Harith tak dapat mendatangkan 4 orang saksi. Tak apa, itu kisah sampingan. Ahli sunnah kata Mughirah di kalangan sahabat. Sahabat ini udul, adil. Keadilan mereka tidak pernah terbukti mereka berdusta kepada Nabi SAW. Mereka mungkin silap dalam sebahagian riwayat, macam saya sebut, Ibnu Abbas silap apabila menyatakan bahawasanya Maimunah berkahwin dengan Nabi, berkahwin dengan Maimunah dalam keadaan berihram. Itu telah dibetulkan oleh Abu Rafi'. Dia tersilap, tapi mereka tak berdusta, mereka tersilap dalam sangkaan. Mereka mungkin tersilap dalam berbagai sebahagian kenyataan, tapi mereka tidak berdusta pada Nabi SAW. Mereka juga mungkin tersilap di dalam ijtihad, tapi mereka tak berdusta pada Nabi SAW. Itulah keyakinan ahlu sunnah dalam hal ini. Al-Mughirah bin Syu'bah, oleh kerana dia terbabit dengan peristiwa fitnah, maka banyak cerita-cerita tentang Mughirah ni, ada sebahagian hak betul, ada sebahagian yang tak betul. Sebahagian disebut, antara yang betul mungkin Mughirah ni menikah banyak, itu mungkin betul. Banyak ahli-ahli riwayat sebut kata dia isteri banyak. Sebahagian kata berpuluh-puluh. Dia rajulun nakah, dia panggil, orang kaki menikah. Zaman tu kita kena bayang, zaman tu dia tak sama macam zaman sekarang. Zaman tu lepas satu orang kahwin, dia tak rasi, dia pun bercerai. Bila bercerai bukan kata dia tu duduk seorang-seorang, ada je orang lain akan ambil. Don't worry so much. Jadi tak ada masalah. Kita ni yang susah kan. Katanya Pulau Pinang nak membenarkan isteri nak kahwin nombor 2 tak ada perlukan keizinan. Satu ucapan tahniah untuk kerajaan negeri Pulau Pinang. Pak Haji Samad sokong. Yang lain tomahan. Dan saya nak sebut tentang masalah kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kisah para sahabat dia bukan hadis. Orang tak boleh kata kisah Mughirah kahwin banyak tu sebagai hadis. Hadis ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Hadis tak boleh diriwayat melainkan dengan sanad yang sah
seperti mana yang dikehendaki oleh ahli hadis. Adapun cerita para sahabat, cerita Umar, cerita Abu Bakar, cerita-cerita para sahabat yang tidak membabitkan benda yang menjatuhkan maruah para sahabat, memesongkan hukum Allah Ta'ala dan seumpamanya, kisah-kisah ini yang tak membabitkan sahabat kata kunna, dahulu kaminya, yang membabitkan diri Nabi, yang tak membabitkan Nabi, cerita di kalangan mereka. Cerita umpamanya Sayyidina Umar ni zuhud umpamanya, dia pergi tengok malam-malam orang-orang yang ada makan ke tak ada makan umpamanya, atau macam-macam cerita lagi. Adakah perlu kepada satu sanad semacam dengan hadis? Dia tidak perlukan sanad seperti mana hadis. Sebab itu kita melihat Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, walaupun dia menyebut Al-Waqidi, iaitu Umar Al-Waqidi, sebagai satu orang rawi yang matruk. Matruk bermaksud rawi yang ditolak, tak boleh diriwayat, ditohmah sebagai berdusta. Tetapi Al-Waqidi banyak dipetik oleh Ibn Hajar di dalam Fathul Bari. Banyak dipetik oleh Imam Ibn Hajar kata Waqidi, kata Waqidi. Sebab yang dipetik itu soal sejarah, bukan hadis. Kerana bila sampai kepada sejarah, mereka longgak sikit, mereka tak beban, kerana dia sejarah terutama, melainkan sejarah itu menyanggahi hakikat ataupun menjatuhkan para sahabat, maka tak dituntut dalam sejarah seperti mana yang dituntut dalam hadis. Sebab itu umpamanya Saif bin Umar At-Tamimi, yang ni satu orang rawi yang dhaif, tapi Ibn Hajar Al-Asqalani sebut tentang dia dalam At-Taqrib, kata dia dhaifun fil hadis wa amdatu fit tarikh. Seorang rawi yang dhaif di dalam hadis tetapi dipegang di dalam sejarah. Dipegang di dalam sejarah. Sebab ada disiplin periwayatan yang berbeza antara dua bidang ni. Maka kisah-kisah para sahabat ni, kalau tak menjatuhkan para sahabat kita terima, kalau menjatuhkan para sahabat kita tak terima. Kita tak terima. Melainkan ada bukti yang sahih, dan bila bukti sahih kita akan lihat pada sudut-sudut yang lain. Al-Mughirah bin Syu'bah katanya, amla alayya al-Mughiratu fi kitabin ila Muawiyah. Mughirah suruh aku tulis satu kitab. Kitab ni maksudnya surat lah, surat. Dulu dia tak sebut lagi risalah, dia kata kitabin. Kitab tu satu tulisan, kataba, daripada tulis, satu tulisan. Hal ma'ikal kitab, hal ma'ika kitab, adakah bersama dengan engkau surat? Apabila Ali tanya perempuan yang nak bawa surat, yang pergi ke Mekah untuk membocorkan rancangan Nabi untuk menyerang kota Mekah. Kitab bermaksud surat. Dia suruh, jadi Mughirah suruh dia tulis satu surat kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala redha padanya. Orang Syiah tak sebutlah, dia kata kalau Muawiyah la'natullah alaih, Tuhan laknat dia. Kita kata radhiyallahu anhu. Adakah Muawiyah sama dengan Ali? Tentulah Muawiyah tak sama dengan Ali. Aina syams min Suraya wa aina Muawiyah min Ali, kata orang Arab. Di manalah matahari nak dibandingkan bintang Suraya, dan di manalah Muawiyah nak dibandingkan Ali? Tak sama. Tetapi tak sama bukan berarti boleh kita pergi kutuk dia, kata tak sama. Tentulah Ali khulafa ar-rasyidin, Muawiyah masuk Islam pun lewat pada Ali. Banyak kelebihan yang ada pada Ali tidak ada pada Muawiyah. Pada hari Ali meninggal, Muawiyah dapat berita Ali meninggal. Dia bangun daripada tidurnya dalam keadaan dia menangis. Lalu isteri dia kata, yang kemarin hang duk pi perang dia, hari ini hang duk pi menangis pasal apa? Muawiyah kata, aku menangis kerana mengenangkan bahawasanya manusia akan kehilangan kelebihan Ali, dan aku berperang kepadanya kerana isu Uthman bin Affan. Itu isu politik. Tapi tang dia bagus itu aku tak nafilah. Tapi tang bab tu Muawiyah menganggap Ali salah, dan Ali juga menganggap Muawiyah salah. Kata dia, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam
kana yaqul fi duburi kulli salatin maktubah. Nabi kata bagi setiap hujung duburu syait. Dubur ini maksud yang di hujung. Di hujung salat maktubah, salat yang diwajibkan. Maksud bila ni? Bila habis selesai salat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah melainkan Allah. There is no true God except Allah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jal. Ni yang Nabi sebut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk, baginya kerajaan. Akidah Islam dia bermula dengan tauhid dan anti syirik. Ada orang dia cuba tauhid, la ilaha illallah, tapi dia tak ada wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah, lepas tu pergi minta kat bomo pun la ilaha illallah dengan berkat menukar dia jalani bapu semua. Lepas tu ikat tangkai, ikat apa, suruh kita pakai. Bunyi dengan dia bukan la ilaha illallah, menegakkan tauhid, tapi la syarikalah, tidak ada sekutu. Hatta pada perkataan la ilaha itu sendiri menafikan syirik. Tapi diulang lagi, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. There is no partner. Tidak ada apa-apa sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulk, baginya kerajaan. Bila orang sebut baginya kerajaan, orang terbayang kerajaan ni ada pejabat, ada, kita salah bayang. Kerajaan Allah bukan macam kerajaan dunia. Kerajaan dia memerintah langit dan bumi. Kerajaan yang memerintah langit dan bumi. Dan kita sebut itu Tawus bin Kaisan kata kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Bila Sulaiman tanya ada apa, dia kata sesungguhnya dalam neraka ada batu besar yang bila dia jatuh sampai 70 musim tak sampai lagi ke bawah. Hantar neraka tu untuk siapa? Sulaiman bin Abdul Malik khalifah. Dia kata neraka itu ialah untuk orang yang Tuhan bagi kongsi sikit kuasa di atas dunia ni, kemudian dia tidak melakukan keadilan. Menangis Sulaiman bin Abdul Malik. Dan riwayat itu diriwayatkan tanda orang lain pun dengar apa yang dia kata. Kata dia, Allah bagi kongsi. Hang bukan raja sebenar, Allah bagi hang kongsi, tapi hang rasa lebih daripada orang. Sebahagian orang yang jadi raja, jadi penguasa atas muka bumi, bukan ada kelebihan apa, melainkan nasib dia. Dari segi cerdik kita tengok tak cerdik mana. Dari segi kuat, dia kuat pada kita pun tengok banyak penyakit je, masuk keluar hospital juga. Raja-raja atas muka bumi, cumanya dah bapak dia raja, anak dia pun orang bagi jadi raja. Kita dah lahir dalam keluarga tak raja. Ada raja Gopal, raja apa, dia tak boleh mewarisi takhta, tapi raja tak raja kita. Walaupun mungkin cerdik kita pada dia, mungkin jujur kita pada dia, mungkin bertenaga kita pada dia, hanya Allah Ta'ala bagi kurnia saja kat dia. Allah bukan bagi kerana kelebihan dia. Ahlan wa sahlan sahibus samahah Dr. Juanda, dia tak mari kuliah pun tak parah, tapi kami ada satu tempat nak pergi malam ni, jadi dia Allah Ta'ala bagi kerana kurnia Tuhan pada semata-mata. Tuhan bagi kongsi dia sedikit kuasa, belagak sangat-sangat. Sebab itu bukan Allah Ta'ala suka orang miskin,
Tapi biasanya orang apabila miskin, dia tawaduk dengan Tuhan. Bukan semua, ada juga miskin sombong. Tapi bila orang tak berapa kaya, kadang-kadang sedikit dia tawaduk dengan Tuhan. Apabila orang kaya, kadang-kadang dia sombong dengan Allah. Bila dia sombong dengan Allah, bukan kerana dia kaya dia masuk neraka, tapi dia masuk neraka kerana dia sombong. Dan ramai manusia ni jadi baik apabila dia jatuh ke bawah. Mana-mana pemimpin yang kadang-kadang Allah bagi dia jatuh sat ke bawah, semasa dia hayat, dia mungkin rasa tak bagus, tapi sebahagian keadaan kadang-kadang bagus untuk dia. Sempat dia kata astaghfirullahalazim. Lahul mulk walahul hamd, baginya pujian, wa huwa ala kulli syai'in. Maksud pujian bagi Allah Azza wa Jal, sama ada kita nak puji tak puji satu hal, tapi pujian itu lahul ham, baginya. Kalau semua orang tak puji Tuhan, tidak mencacatkan kebesaran kerajaan Allah sedikit jua. Kok ada orang nak buat bebai, hari ni aku tak mau puji Tuhan lah, bagi aku jatuh mutu. Misal kalau kata, tidak mengurangkan kebesaran kerajaan Allah, hanya menambahkan kekufuran pada dirinya saja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani', dan dia di atas sesuatu itu amat berkuasa. Allahumma la mani' lima a'tait. Yang ni kita juga baca semasa kita hak bahagian Allahumma la mani' lima a'tait, semasa kita i'tidal. Semasa kita i'tidal, Allahumma la mani' lima a'tait. Yang ni dulu kita pernah syarah dah, cuma kita ingatkan balik. Allahumma la mani' lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalang bagi apa yang telah Engkau berikan. Kalau Allah bagi, siapa tak boleh halang. Kita yang ni kena masuk dalam kepercayaan kita. Bila kita tengok satu benda tu sangkut, kita kata ya Rabb, ya Allah, dan kita percaya kalau dia bagi, semua tangan tak boleh halang. Orang halang sepenuh-penuhnya. Kalau Allah bagi, dia akan sampai kepada kita pada suatu hari nanti. Kalau dia tak sampai wang yang orang bagi, dia akan sampai makna wang itu kepada kita. Dan kemudian Nabi ajak wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang kau halang. Pergi Jepun, saya sebut dulu, Jepun hebat negara dah, tapi dia antara negara yang ramai orang bunuh diri. Bersih, cantik, tapi Tuhan tak bagi barangkali sebahagian manusia kebahagiaan, dia tak jumpa Tuhan. Ni kita sebut, dan kita kena jadikan akidah. Setengah orang dia duk rasa macam dia tak, kalau orang tak bagi kepada kita lah, nak ambil mana? Kalau majikan tak bagi, aku nak ambil mana? Kalau kerajaan tak bantu, nak ambil mana? Dari segi sebab musabab, kita kata dari segi sebab mungkin, tapi Allah boleh memberi rezeki tidak melalui hal ini. Sebab tu kita Quran juga wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah rezekikan dia dengan cara yang dia tak sangka. Tuan-tuan, ikan yang duduk di kutub utara, kalau Allah nak, kita yang duduk di sini boleh makan ikan tu dalam pinggan kita. Dan kebanyakan ikan yang kita makan tu dah melancong seluruh dunia. Kita tak keluar dari kampung pun, tapi ikan tu mai. Banyak benda Allah bagi rezeki kepada kita. Allah bagi. Percayalah bahawasanya Allah memberikan rezeki pada kita. Tuan-tuan, yang ni senang sebut, tapi nak jadikan manusia yakin terhadap hakikat ini. Tu ada cerita ahli sufi, walaupun bukan semua cerita dia
Macam saya kata tadi kan, cerita ni ada cerita yang kadang-kadang tak ada sanad apa pun. Ahli sufi ni, tapi hak mana boleh jadi pengajaran, sekadar halwa telinga boleh dengar kan. Dikatakan, saya tak mau sebut nama dia sebab kita takut sanad tak betul kan. Tok Syekh Sufi ni, dia ajar anak murid dia, kata bismillah, kalau sebut dengan yakin apa pun dah boleh. Jadi anak murid dia pun bismillah, lintas sungai boleh, tak tenggelam. Tok guru dia sebut pun bismillah, tenggelam kat belakang. Anak murid dia tengok siapa tenggelam, tok guru kata bismillah, tak tenggelam. Dia takut ajak tapi keyakinan tu tak mai aku pergi kat hang tu. Macam itulah saya mengajak ni, belum tentu sampai keyakinan, mungkin tuan-tuan dulu kan. Ini akidah, dan akidah ini ditekankan oleh Nabi SAW daripada peringkat awal dan semua peringkat. Dan nanti saya akan sentuh hal ni. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Yang ni khilaf di kalangan ulama hadis dalam nak syarahkan makna benda ni. Ada sebahagian membaca dengan zal jiddi, tapi dengan maksud zal ijtihad. Ini tidak berapa kuat bacaan, kerana riwayat-riwayat yang datang termasuk dalam Bukhari semua dengan zal jadd, dengan baris atas, Saya sebut tadi tentang masalah tashif di kalangan warraq. Yang tashif di kalangan warraq tu, sebab tu ulama hadis dia jaga tentang masalah baris ni. Dan saya sebut juga tuan-tuan tentang kadang-kadang berlaku silap tentang riwayat. Hatta dalam riwayat Bukhari pun ada beberapa tempat yang silap di kalangan dalam menyebut nama-nama orang tertentu. Yang saya sebut pada tuan-tuan dalam banyak kuliah-kuliah yang lepas. Silap menyebut Saudah binti Zam'ah disebut dengan ganti Zainab binti Jahsh disebut Saudah binti Zam'ah. Disebut Barirah yang tak terlibat disebut nama Barirah. Maimunah kahwin semasa halal kata Abu Rafi'. Ibn Abbas kata dia kahwin semasa dalam ihram, dan seumpamanya. Ulama-ulama hadis ambil kira, dia panggil waham. Sekalipun dalam Sahih Bukhari dia kata ada waham itu dia tolak. Dia ulama hadis komen isi Bukhari itu, dia tak kata bohong, hadis itu sahih, tapi rawi telah waham, rawi telah keliru. Ini tak keliru. Zal jaddi minkal jadd maksudnya tidak dapat memberi manfaat. Al-jadd di sini maksudnya al-ghina ataupun al-hadh. Al-ghina maksudnya orang yang ada duit, orang yang ada kedudukan, orang yang ada kekayaan, orang yang ada kuasa, tidak dapat memberikan manfaat kepada orang-orang yang mempunyai kuasa itu kuasa mereka. Orang yang mempunyai harta itu harta mereka, tak dapat memberi manfaat untuk menghadapi kehendak Allah Azza wa Jalla. Tak dapat bermanfaat. Dia kaya sekaya-kayanya, siapa nak boleh buat aku ada kuasa, aku ada harta. Tuhan hantar mari penyakit daripada dalam diri dia sendiri, tersandak dia di hospital, dia tak boleh keluar. Siapa tak pernah sentuh dia, Allah hantar penyakit, sakit tangan dia, kaki dia, kepala dia, yang lebih lagi daripada orang yang aksiden yang lain. Siapa yang dapat menghalang kehendak Allah apabila Allah mengkehendaki sesuatu kepada suatu hamba-Nya, sekalipun orang kaya? Berapa ramai raja-raja yang sakit lebih daripada orang lain? Berapa ramai orang besar yang sakit? Tengok sebab penyakit tak boleh ada. Makanan tip top, duduk kerusi, nak pergi duduk orang periksa dulu. Makan kot kedai kot jalan ni tak makan lah. Makanan terpilih, tapi penyakit mereka sekali masuk hospital ratus ribu, dan susah nak sembuh pula tu, dan menyusahkan orang lain lagi. Itu masalah satu lagi. Sakit seorang-seorang suruh tempat, suruh orang yang terlibat. Ini yang Nabi sebut selepas daripada salat. Selepas daripada salat. Saya sebut, tuan-tuan, benda yang Nabi buat
Hari ni tuan-tuan baca, saya juga tulisan ni. Dalam nak mengubah manusia, ialah Nabi ubah cara fikir. Kata Aisyah radhiyallahu an, innama nazala awwala ma nazal minhu suratun minal mufassal fiha dhikru al-jannati wan nar hatta idza thaba an-nas ila islam nazala al-halalu wal haram. Kata Aisyah dalam riwayat Bukhari, mula-mula yang turun daripada Quran ialah surah daripada Al-Mufassal. Al-Mufassal ni surah-surah yang pendek. Sebahagian para ulama mentarjihkan dia bermula daripada surah Qaf sehingga kepada An-Nas. Surah-surah yang pendek. Surah-surah yang pendek ni, kata Aisyah, dia sebut tentang syurga dan neraka. Hatta idza saban nasi ila al-Islam, sehinggalah bila manusia tu balik pada Islam, kuat dah Islam, baru turun ayat Quran tentang halal dan haram. Maksudnya peringkat awal bagilah betul dulu pahaman tu. Selepas daripada kata Aisyah, kalau awal-awal turun haramkan arak, laqalu la nad'ul khamra abada. Kalau awal-awal surah kata la tashrabul khamr, jangan minum arak, Aisyah kata tentu dah orang akan jawab, kami tak boleh tinggal arak sampai selama-lamanya. Kalau kata jangan berzina, kami tak boleh tinggal zina selama-lamanya. La taznu, la qalu la nad'u zina abada. Jangan berzina, nescaya mereka akan kata kami tak akan tinggal zina selama-lamanya. Tapi Quran tak main macam tu. Dia buat mariba syurga, neraka. Syurga nak. Bila habaq kata jangan minum arak, tak dan cerita, dia ambil, dia tuang habis. Sebab dia teringat syurga dan neraka. Bila sahabat makan tamar, Nabi kata siapa yang perang hari ini mati masuk syurga. Dia kata kalau sekiranya aku mati hari ini masuk syurga, tak apa, separuh lagi aku makan dalam syurga. Yakin ini cara betul dalam, ini pendekatan Islam dalam nak membetulkan cara fikir manusia, dalam melakukan proses of change, dalam nak melakukan proses perubahan. Dia tak boleh mari dalam satu masyarakat halal haram, haram halal haram. Kang halal tu orang mudah lah, tang haram haram tu orang tak boleh. Tang haram itu dia tak boleh pi. Dia mesti didahului dengan kesedaran haram ni maksudnya jalannya ke neraka, halal jalannya ke syurga. Nabi buat pendekatan ini. Sebab itu pendekatan fiqh semata-mata tidak berkesan. Kita orang masuk Islam, baru-baru masuk, jom nak terang-terang cara ambil ayat semayang. Lepas tu ambil ayat semayang tak lului, dia belah tinggal terus tak semayang. Dia dah lah ajak fiqh ayat semayang susah, sampai 6 bulan tak habis-habis ayat semayang lagi. Tak, saya bukan nafikan tentang ibadah, tapi sepatutnya mesti diterangkan asas akidah dahulu kepada dia. Sehingga lepas tu kata untuk nak masuk syurga ni kena salat. Oh, dia pun senang pergi ambil, pergi salat dengan gembiranya, kerana ini jalan ke syurga. Dan ini kita kena betul dalam pendidikan. Pendidikan budak-budak start dengan fiqh tak betul. Anak kita kena start dengan akidah. Cerita Allah, kewujudan Allah, kekuasaan Allah, syurga dan neraka, barulah datang kepada bab fiqh. Sebab itu fiqh itu sendiri tak diterima ibadah, melainkan apabila sahihnya akidah. Apabila sahihnya akidah. Dan Nabi pendekatan dia dalam masalah akidah, dalam masalah fiqh, dia tak keras. Kalau ada dua pilihan, Nabi bagi pilihan yang mudah. Tapi dalam akidah, Nabi tidak bertolak ansur. Tak boleh kok hari ni tak apalah, kita syirik sikit-sikit tak apalah. Dia tak boleh. Akidah mesti jelas. Tapi dalam fiqh Islam banyak kelonggaran. Ada bab jamak, ada bab qasar. Kalau ada tak ni boleh tayamum.
ma khuyira Rasulullah bainal amrayn lakhtara aisaruhuma ma lam yakun ism, kata Aisyah, ma lam yakun isman. Nabi tidak diberi pilihan antara dua benda, melainkan dia pilih yang mudah selagi mana ia bukan dosa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu pendekatan Nabi SAW. Selagi mana bukan dosa, Nabi pilih. Masalah dalam masalah fiqh. Sebab tu kita tengok Nabi sepanjang peringkat awal, tuan-tuan, apa benda yang paling mencemarkan Mekah? Kaabah. Ni orang nak pergi Mekah ni. Pada zaman kedatangan Nabi, yang mencemarkan itu ialah berhala-berhala yang dibuat keliling Kaabah. 360 berhala. Itu mencemarkan misi ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi adalah penyambung kepada ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi tak main ikut malam-malam, pelan-pelan Nabi katok satu-satu berhala. Nabi tak buat. Kalau katok berhala, mereka tak boleh faham tentang akidah. Katok berhala, tak selesai masalah. Esok dia kutip duit buat derma, naik lagi berhala lagi besar. Nabi tak katok berhala tu. Nabi tak runtuhkan berhala. Bahkan Nabi pergi berucap, Nabi pergi ke Kaabah. Nabi juga berdoa di sisi Kaabah. Tapi Nabi tak doa pada berhala. Nabi bercakap, Nabi ambil, walaupun musim haji penuh dengan syirik, Nabi ambil kesempatan musim haji untuk berjumpa dengan kabilah-kabilah, termasuk Nabi berjumpa dengan orang-orang Aus dan Khazraj yang akhirnya Nabi pergi berhijrah ke Madinah. Nabi ambil kesempatan tu, kesempatan platform itu. Kerana kalau musnahkan tanpa orang faham, tak boleh. Kita pergi kampung kita kata, siapa pun jangan buat kunuriah roh. Siapa buat jaga. Kita jadi tok imam. Kelai orang, tok imam ni gila ke apa? Tapi bila kita mulakan, kita dalam ibadah kena ikut Nabi, kena kita terangkan satu hari antara yang benda Nabi tak buat ni, mati hari 3, hari 7 buat, yang ni Nabi tak buat. Oh, baru dia faham. Kalau tidak dia kata Nabi tak buat pun baik, kita duk peninduk, dia tak tahu konsep baik tu, dia tak tahu. Maka Nabi bila Nabi runtuhkan berhala, setelah Nabi balik semula buka kota Mekah, dan setelah majoriti orang telah mengiktiraf Mekah sebagai kota Islam dan orang-orang Mekah menerima Islam, kemudian Nabi runtuhkan berhala dan Mekah menjadi kota Islam. Saya sebut kritikan Wahiduddin Khan kepada Taliban. Taliban bila dia naik, antara benda yang dia buat, dia pergi bom 2 tokoh besar. Sedangkan 2 tokoh tu yang duk main tu penganut Buddha. Tak kena mengenal dengan dia. Bila dia bom, semua kuasa-kuasa berpakat nak jatuhkan dia. Padahal Taliban, kawasan tu kawasan pelancongan tahun 2001. Patut Taliban ambil kesempatan mereka masuk dalam wilayah Afghanistan, dia edarkan risalah secara natural. Dia bagikan tentang risalah, dia bagikan tentang apa itu Islam kepada orang yang nak melawat. Ni 2 tokoh besar Buddha yang sejak kurun yang ke-6 memang orang duk main tengok. Dia anggap sebagai historical masterpiece. Tapi dia pergi bubuh bom, semua dunia kata tu dia tengok Islam. Semua hak barang depa kat tempat kita semua kita jaga, kita tak mau bom. Kita tak runtuhkan. Tapi depa pun ada runtuh juga yang di Spain. Tapi dulu lah mereka tak runtuhkan. Mereka mana benda yang lama dia simpan di bawah UNESCO dan seumpamanya. Taliban pergi bom, satu gambaran orang bagi pada agama. Saya tentu Taliban buat benda yang salah dan runtuhlah kerajaan dia sebab banyak benda. Saya tak tahu hak kebelakangnya ni mereka tuduh dia tembak budak tu. Saya pun tak tahulah. Kalau dia mengaku dia tembak lah. Tapi itu pun tak menyelesaikan. Budak kritik, budak 14 tahun, kalau betul lah dia buat, kalau betul. Budak 14 tahun kritik kerajaan Taliban. Kerajaan dia pun dah jatuh. Kata bahawasanya kerajaan Taliban ni telah rosakkan pasar yang mak dia duk pergi beli apa semua, perempuan sampai langsung tak boleh pergi keluar membeli. Budak 14 tahun cakap pandai. Dia keluar, budak sekolah. Dia pergi hantar orang tembak. Menurut yang didakwa oleh kerajaan Pakistan lah, dan dia pun tak nafikan setakat ni.
Dan itu tak memberikan apa-apa. Budak tu pun memanglah sekarang ni kritikal, tapi budak 14 tahun, dunia keseluruhannya mengakui bahawasanya terorisme adalah merupakan keganasan, ialah merupakan sebahagian daripada ajaran Islam. Agama dia mempunyai satu pendekatan yang tersendiri di dalam melakukan proses perubahan. Wa kataba ilaihi annahu, dan Mughirah menulis bahawasanya kana yanha an qila wa qal. Adapun Nabi itu melarang qila wa qal, dan kita telah bahaskan qila wa qal pada minggu lepas. Qila wa qal, ada beberapa pendapat. Qila wa qal ni salah satu maksud orang suka banyak cakap. Satu lagi maksud qila wa qal ni, orang yang mana suka nak pergi cari benda-benda yang benda-benda yang tak berapa pasti, benda yang orang kata qila dikatakan, hak dikatakan tu lah jadi tajuk utama dia. Jadi ini qila wa qal. Dan dalam hadis, dalam riwayat dalam Muslim, Nabi kata kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. So, cukuplah seseorang itu dianggap berdusta apabila dia menceritakan semua benda yang dia dengar. Semua benda yang dia dengar dia cerita, tak tahu betul salah. Wa idha'atil mal, dan membazir harta, kan, squandering of the wealth, membazir harta, idha'atil mal. Hari itu kita dah uraikan. Wa kasratu su'al, dan banyak tanya pun boleh, banyak minta pun boleh. Kasratu su'al boleh jadi suka minta, hak kita kata pantang minta. Tapi kalau hak memang hak benda hak dia kena bagi, dia kena bagilah hak kita, kan. Saya dengar ada orang kata dia berhutang. Bila dia berhutang, dia pun mai kata kawan tu, dia kata hang kena halal lah hutang hang, sebab Allah Ta'ala kata innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Tuhan suka ihsan. Aku dah hutang hang kena ihsan kat aku. Kan tu kata betul. Tapi dia kata innallaha ya'muru bil adl, kena adil dulu baru ihsan. Hang kena buat adil dulu, bayar lu hutang aku betul aku ihsan hang. Bil adli wal ihsan, dengan adil dan ihsan. Dia nak suruh ihsan pun disuruh adil dulu. Adil dulu terhadap hak orang. Kasratus su'al, banyak tanya ataupun banyak minta. Tanya ni, tanya benda tak berfaedah. Tanya berfaedah tak ada masalah. Kedua, tanya benda yang tak faedah, contohnya nak tanya benda hai orang. Ni, hang beli bini hang, ni benda kita tanya yang hang nak tahu apa siapa? Saja aku nak tahu. Sebab tu Nabi kata min husnil islami mar'i tarkuhu mala ya'ni. Antara tanda baik Islam satu orang tu tinggal benda yang tak kena mengena. Hang nak pergi tahu semua hai dia, bini dia, semua pasal apa? Tak ada kena mengena. Kalau kita doktor tak apalah, ada sakit perut pada pasal apa, makan apa, kita kena habaq lah. Tu soalan ni. Kita kata doktor jangan tanya banyak. Nabi kata, Nabi larang kasratus soal. Tu bengak betul lah kalau kita sampai perangkap macam tu, kan. Kasratus soal, tanya benda yang tak faedah. Boleh juga kasratus soal, sebahagian ulama menyebut dia tak suka kepada fiqh iftiradi. Dia panggil iftarat. Ni benda yang dia duk agak, macam kita kata benda yang tak berlaku pun, tapi dia macam kita kata agak. Kalau saya pergi ke bulan nanti, semayang nanti, nak menghadap ke mana? Dia tu dah, macam saya kata dah tua dah, kan. Nak berjalan main masjid pun pengkang tak dah. Duk cerita kalau saya pergi bulan, hang tak habis-habis ya. Iftiradi. Tapi kalau dia kata anak saya nak jadi angkasawan, tu saya tanya siap-siap ni, tak apalah, kan. Dulu kan kita cerita Malaysia bila nak pergi bulan, macam mana nak semayang, kan, sehari dia pusing tu banyak kali, kan, dia pusing banyak kali. Kira-kira sehari mau semayang
Kalau nak kira pusingan bumi, dia mau duduk, saya ingat 36 kali ke apa. Jadi pi sana tak boleh buat apa dalam sehari tu, duduk semayang 36 kali 5, tak buat apa, semayang banyak belah semayang tarawih ya. Masa tu kan Said Muzaffar tak pi. Jadi kita jadi mesyuarat dalam fatwa tu, kita kata kita naik di Vancouver, kita tak guna masa Vancouver, hatu masa di bumi. Sama dengan hadis Dajjal. Bila sahabat tanya, bila Dajjal mari ada sehari macam dengan apa, ada hari macam dengan seminggu, ada macam dengan setahun, macam mana nak semayang? Nabi suruh takdirkan macam waktu biasa kita. Walaupun masa Dajjal mai, kita tengok tu, hui, tak habis-habis ke matahari ni, macam dengan seminggu. Bukan berarti kita semayang pagi ni sampai berpuluh jam. Kita tengok zaman ada jam, kita tengok ni ikut ni waktu ni dah. Macam tu kita naik kapal terbang. Bila tak boleh, kita andaikan waktu sekarang waktu apa. Sahabat dia tanya, kalau Dajjal main macam mana? Dia pun tanya nak semayang macam mana. Bagus sahabat ni kan. Kalau kita tanya, ni Dajjal ni main macam mana? Dia keluar kot ni Bermuda Triangle ke, dia keluar ada. Kita bab raplah ni kita suka sebab cerita hantu bab apa, telinga Dajjal panjang mana kan. Dajjal, ada orang dia memang minat hadis-hadis fitan akhir zaman ni, tak salah, tapi dia tak kerja apa, duk tunggu tu, duk fikir Imam Mahdi mai, duk fikir apa, Nabi Ilyas, ada lah yang kita sebut lo seorang Nabi Nabi Khidir, benda-benda yang tak wujud. Nabi itu wujud, daripada Nabi itu tak wujud lah, tapi tak wujud sampai sekarang ni. Nak petik pokok pun dengan izin Nabi Ilyas. Allah, khurafat yang tak kena mengena dengan agama, kena mengena dengan akidah, rosak dengan akidah. Wa kana yanha an uquqil ummahat. Nabi larang daripada uquqil ummahat, maksudnya aqqa ni maksud qata, potong. Jadi uquq maksud akal, macam orang yang syaqal asa ta'ah, orang yang tak taat. Dia sebut ummahat, walaupun ulama hadis kita masuklah juga bapa, tapi dia sebut ibu, kerana ibu dalam hadis kita tahu bila tanya siapa yang patut buat baik, Nabi sebut apa? Ummuka, kemudian baru summa abak, kemudian barulah bapa engkau. Taat kepada mak bapak ni dia sama dengan taat semua makhluk lain hak Tuhan suruh taat. Taat selagi mana tidak dalam perkara maksiat. Pasal kita pun nak jadi mak bapak, kita pun kena ada ihsan. Kita jangan duk pergi suruh anak-anak kita pergi buat benda yang meracau, benda yang merepek. Agama suruh anak buat benda baik kepada mak bapak, tapi mak bapak tak boleh suruh dia buat benda yang salah. Sebab tu Quran bila ajak doa sangat simbolik. Quran kata apa? Kita kena kata Rabbighfirli wa qur Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Tuhan, tolong kesan kepada mereka berdua macam mana mereka didik aku masa aku kecil. Artinya kalau mak bapak hak jenis tak kesian kat anak, anak silap sikit kecil dia bubuh nampak, pukul, katok anak, maki anak, tak termasuk dalam doa tu. Kalau kata ya Allah, kesian pada ibu bapa aku, macam mana depa tu jaga aku masa aku kecil, sedangkan masa mak bapak jaga dia masa kecil, jaga macam yang gangster. Pukul anak tak kena tempat, maki tak kena tempat. Doa ni Allah bagi makna supaya dia teringat, isu anak aku nak doa kat aku ni, kalau dia kata seperti mana mak bapak aku tu buat baik kat aku masa kecil, aku memang tak buat baik kat dia, memang tak kena. Macam itulah makna dia. Macam itulah makna dia. Agama suruh taat. Saya terima email hari ni saya baca, siapa dia hantar bila, barangkali kawan yang hantar. Kawan ni duduk luar negara,
Bapak dia berkelahi dengan dia. Sebab pertama, sebab dapat cucu sulung. Pak dia kata cucu ni dia mesti buh nama. Anak dia nak buh nama. Jadi dia telah bubuh nama apa saya ingat, tapi ada nama Qais lah. Qais, apa bin Qais. Qais. Pak dia kata tak setuju. Qais tak betul. Pak dia ni mungkin pergi mengaji masjid sikit-sikit, tapi bahasa pandai, jadi dia kata tak betul. Eja tak betul, pasal dia eja, dia pun eja Rumi lah. Qays. Qais. Pak dia kata tak boleh. Qaais. Jadi Qais gitu. Mungkin pak dia Mesir ya, Qais Awi apa saya pun tak tahu. Tapi tak bercakap. Dia pujuk pak dia pun tak mau. Pak dia marah sebab anak dia panggil kat dia papa dan mama. Tak boleh. Dia kena kembali kepada Melayu. Kena kepada ayah dan mak. Ayah dan ibu. Jadi tegang. Saya tanya dia, adakah pak dia ahli perkasa? Dia kata bukan. Tak kena minta maaf ya. Gurau dengan pak perkasa. Apa dia kira nak Melayu lah. Empok. Tapi tak padan dia paksa anak dia benda-benda macam tu. Saya pun kata lagi mana boleh taat benda-benda yang ni, tak apalah. Tapi benda yang tak munasabah tak payah taat lah. Macam dah kurang waras. Pak dia nak berkelahi kerana benda tu, tak mau bercakap, tak mau tengok cucu sebab benda yang macam tu. Jadi tak munasabah. Orang tua ni kadang-kadang dia ada satu ego yang pelik. Ego dia tahu dia salah tapi dia tak mengaku dia salah kan. Macam dia orang mai habaq dia, sebenarnya ni ustaz, sebenarnya hak kita dok buat-buat ni tak ada dalam hadis Nabi. Orang dok buat lama dah. Kita kata Nabi lama lagi daripada ustaz. Tak kira lah kita. Dia tak boleh. Kita nak buat apa dah? Dia dok kira dia hebat tu. Orang makan garam dulu pada hampa. Kata depa lah tak makan garam dulu, darah tinggi depa, depa tak mau. Depa kira depa baca hadis, garam depa tak makan. Dia tak mau akur kerana dia rasa hak lama tu betul. Dan dia rasa bila dia akur, dia rasa dia leceh. Dia kata habis tu, saya pernah jumpa satu orang hamba Allah. Orang mau. Kalau orang terima pendapat entah, habis tu semua orang tua dulu buat salah. Saya kata, kalau mereka buat di atas sangkaan mereka itu sunnah Nabi, mereka dapat pahala. Tetapi setelah datangnya hadis Nabi dan mereka tahu hadis yang baru, mereka tahu itu bukan hadis, mereka berhenti, mereka juga dapat pahala. Yang salah apabila mereka buat hak lama di atas sangkaan itu sunnah, mari hadis hak sunnah betul, mereka tolak hak sunnah sungguh. Hak tu salah, hak dulu pun tak dapat pahala, hak lah pun tak dapat. Tapi kalau yang dulu mereka buat di atas sangkaan Nabi buat, mereka buat, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Dia bagi, dia tak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia tidak bebankan dengan melainkan dengan kadarnya, kadar yang orang tu mampu, kadar yang dia tahu ilmu banyak tu masa tu, dan itu ijtihad dia. Tapi bila datang hadis Nabi dan telah zahir hadis yang sahih pada dia taat pada hadis yang sahih, sami'na wa ata'na ya Rasulullah, kami dengar dan kami taat wahai Rasulullah, maka dia dapat pahala untuk benda yang baru. Dia dapat pahala benda baru. Habang ada. Tapi kita pun kena terang betul-betul ya. Kena kata ni, hak semua ustaz dah ubat yang dulu habis, masuk neraka habis. Kita pergi habaq macam tu, marahlah dia kan. Kita tak boleh habaq macam tu. Sebab tu bila Fir'aun tanya tentang fama balu qurunil ula, apa cerita orang dahulu? Musa kata apa? Ilmuha inda rabbi. Ini semua urusan Tuhan. Musa tak kata habis selera dia masuk neraka. Nah, ini urusan Tuhan. Masa tu aku pun tak main lagi sebagai Nabi. Aku tak boleh kata salahkan dia apa. Ini kadar yang ada. Uququl ummahat, maksud derhaka pada ibu, dan maksudnya kita dalam perkara yang patut kita taat. Dan ini telah banyak kita syarah. Wa waddil banat, dan bunuh anak perempuan. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Apabila mau'udah, anak-anak perempuan yang ditanam itu ditanya di atas apa dosa mereka dibunuh. Dulu dia malu dapat anak perempuan.
Betul ya? Tapi bukan semua orang Arab bunuh sebenarnya. Saya nak betul sikit. Depa ada yang bunuh tapi bukan semua bunuh. Kalau depa bunuh semua, tentu depa tak ada bini. Depa ada yang bunuh. Sebab tu saya bersetuju pendapat yang menolak kata Omar membunuh anak perempuan dia. Sebab Omar, anak dia Hafsah, tu anak perempuan dia. Anak tu lahir masa jahiliyah. Masa dia berkahwin dengan Nabi lebih kurang usia dia 27 tahun Hafsah. Cerita Omar bunuh anak perempuan dia ni nampak macam tak menasabah. Anak perempuan nak mana? Anak perempuan memang Quraisy bunuh kerana mereka malu. Bukan semua Quraisy buatlah. Arab dia bunuh. Pasal dia anggap perempuan ini dan benda ni ada dalam banyak bangsa lain juga. Anak perempuan ni macam tak menguntungkan. Ajaran yang merendahkan. Ada orang tulis tesis, satu buat tesis dengan saya, ajaran hadis-hadis yang merendahkan martabat wanita dalam negara ni, yang dibaca kebanyakannya oleh pakar motivasi. Dan kadang-kadang ada satu pakar motivasi, saya tak mau sebut nama, mengikut apa yang disebut oleh pelajar tu, saya tak dengar, saya berdasarkan kepada riwayat dia yang dia tulis dalam tesis dia, yang dia sebut dalam dia nak tulis tesis tu. Saya tak tahu dia kata pada saya, dia kata ada satu pakar motivasi sebut, pakar terkenal motivasi, dia kata kita bila nak sebut apa-apa kita kena sebut Rasulullah kata, walaupun Nabi tak kata, tapi nak bagi orang semangat nak amalkan benda tu. Allah, ini bukan jenayah kecil-kecil punya. Ini pi tipu bank negara 200 juta ringan lagi daripada buat benda ni. Inna kadhiba alayya laysa ka kadhibin ala ahad. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa bohong pada aku bukan sama dengan bohong pada orang lain. Siapa bohong dengan aku, dia dengan sengaja, maka siap tempat duduk dalam neraka. Sebab tu kita ada Nuh Al-Jami', Abu Maryam. Nuh Al-Jami' tu zahid, zuhud. Tapi oleh kerana dia zuhud, kuat ibadat, tapi dia rasa orang lain tak kuat ibadat, dia pergi reka punya banyak hadis fadilat, terutama fadilat surah bagi Quran. Abu Maryam Nuh Al-Jami', ulama hadis kata jama'a kulli syai' illa sidq. Dia himpun semua benda. Jami' ni menghimpun, melainkan kebenaran. Dia tak himpun bercakap benar. Dia rasa dengan dia buat hadis fadilat ni, orang kuatlah baca Quran, tapi menyebabkan dia tersenarai sebagai pendusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nuh Al-Jami'. Hadirin dan hadirat sekalian, bunuh anak perempuan, kadang-kadang kita tak bunuh tapi kita anggap anak perempuan sial. Kita ada akidah yang salah, i'tiqad yang salah. Ni anak perempuan ni sial. Ada orang dulu ingat macam tu, bela anak perempuan ni. Sebenarnya sebab tu hadis Nabi bagi kelebihan membela anak perempuan. Perempuan kena terima kasih banyak kepada agama. Agama datang angkat derajat perempuan. Tapi bila mari ada ustaz ke apa duk baca hadis, perempuan ni, isteri ni kalau macam ni apa kaitkan dengan syaitan, kaitkan dengan apa. Nabi sebut dalam beberapa benda, tapi Nabi tak maksudkan apa yang kita faham. Perempuan ni adalah balak, perempuan ni adalah bencana. Isteri ni buat baik macam mana pada suami pun tak akan dapat masuk syurga kalau sekiranya suami tak reda. Boleh macam tu. Suami yang hantu berapa banyak dalam dunia ni. Dalam konteks suami yang saleh, maka isteri patut, kalau dia buat suami kat suami tak tahuan, memang salah banyak. Pasal suami ni kalau isteri buat tak betul, dia nanya. Dalam Islam nafkah dia cari, mahar dia bagi. Di isteri dia protect, dia kena pertahankan. The husband is protector. Dia mempertahankan isteri. Isteri ikut-ikut tak buat apa, tak ada apa. Dia tak payah pergi kerja. Dia duduk di rumah, makanan bagi, baju aja. Kalau suami tak bagi makan, suami berdosa.
suami bagi makan. Suami tak bagi baju, suami berdosa. Suami wajib bagi baju. Suami tak lindung dia, suami berdosa. Dia memang dalam Islam queen. Lepas pada tu dia buat tahanan kat suami dia. Dia terpirah satu jantan yang cukup tak guna. Dia boleh kata macam tu. Memanglah kalau orang macam ni memang teruk. Tapi kalau suami dia lanun darat, tak balik rumah, tampak bini, tendang anak-anak. Lepas tu mai baca hadis, hang tak taat kat aku, hang masuk neraka hang tau. Kata hang nak masuk dulu pada aku. Janganlah baca hadis out of context, keluar daripada konteks. Wa man'in wahad, man'in wa nahad ni maksudnya apa? Nabi larang kita halang hak orang dan kita minta benda yang bukan hak kita. Jadi kalau tuan-tuan minta brim tu, saya tak tahu hak tuan-tuan ke apa. Benda yang bukan hak kita, kita dilarang. Kita dilarang halang hak orang. Benda kita pegawai kerajaan je, memang hak dia, kita saja buat bagi jadi susah supaya dia tak dapat. Kita termasuk hak Nabi larang ni, berdosa besar kita. Hak dia tu dah, memang dia patut dapat, dia miskin. Kita saja pergi habaq ke dia, hang kena pergi isi borang ni, makcik ni mai, makcik kena pergi isi borang ni, makcik pergi cari ni. Kita tahu makcik tu memang susah, zakat kita jaga, kita buat perangai ni, kita halang hak orang. Ataupun kita pergi minta benda yang bukan hak kita. Kita tahu kita tak patut dapat peruntukan tu, kita buat satu cara yang menyebabkan lah kali orang bagi kat kita, pada hakikat kita tak berhak. Tapi kita tahu teknik nak menipu ni, kita telah buat juga bagi kita dapat. Nabi larang benda ni. Halang hak orang dan minta apa yang bukan hak kita. Dalam hadis ni. Wallahu ta'ala. Saya tak boleh panjang hari ni, saya ada ni. InsyaAllah saya jawab satu soalan kerana kami ada pihak mempertikaikan kewujudan dan ketulinan kitab Al-Ibanah karangan Al-Imam sebenarnya karangan bukan Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Apa pandangan Ustaz? Saya tak apalah ada orang petikai tak petikai, tapi bagi orang yang petikai, dia kena tengok juga apa yang telah ditulis oleh Abu Hasan Al-Ash'ari. Ni bahasannya agak panjang. Dalam kitab dia Maqalat Al-Islamiyin. Dalam Maqalat Al-Islamiyin, apa yang Abu Hasan Al-Ash'ari sebut tak jauh daripada apa yang dia sebut, apa yang disandarkan dia dalam Al-Ibanah. Dan Al-Ibanah ni banyak bukti juga, banyak bukti daripada Abu Hasan Al-Ash'ari. Kalau orang tolak itu pun pergi kepada Maqalat Islamiyin, tak jauh daripada apa yang Abu Hasan Al-Ash'ari sebut di dalam Al-Ibanah. Dari segi konten lebih kurang sama. Jadi kadang-kadang orang saja nak timbulkan. Cuma saya nak sebut tuan-tuan, kita ada dua dalam aliran falsafah. Saya rasa, setelah saya fikir, saya rasa antara kelebihan Islam ialah Islam membenar, kelebihan umat Islam, dia tak macam Kristianiti. Bukan tak macam Kristianiti, dia tak macam orang Kristian. Bila datang ilmu baru, Islam pergi ke Spain, bila datang ilmu baru di sana tentang sains dan seumpamanya, Kristian gereja mengambil keputusan ban ilmu ini, bakar orang yang terlibat dengan ilmu ni, sains ni, dan hukum orang yang percaya. Tapi Islam apabila ilmu falsafah datang, ilmu kalam khususnya bila datang, terutama ilmu-ilmu falsafah Greek dan Yunan, di samping dia mempunyai negatif dia dan bahaya-bahaya pemikiran, tapi Islam deal dengan ilmu ni, Islam berurusan dengan ilmu ni, umat Islam maksudnya berurusan dengan ilmu dengan cara yang agak menarik. Ilmu ini masuk ke dalam Baghdad, buku-bukunya diterjemah, ulama-ulama Islam jadi sangat pandai dalam ilmu ni. Al-Ghazali dan Al-Haramain dan seumpamanya, Al-Imamul Haramain, mereka pandai dalam ilmu ni. Dan mereka menguasai. Biasa sesiapa saja apabila berurusan dengan satu benda, bak kata ahli falsafah, bila orang tepuk air ke dalam dulang, air tu akan terpercik dalam muka dia. Apabila orang tu terlibat dalam ilmu ni, sedikit pengaruh falsafah kena pada dia. Tetapi ulama-ulama Islam bangun menjawab falsafah.
Al-Ghazali dalam Tahafut Falasifah bangkit menjawab falsafah di samping menggunakan hujah falsafah. Sama seperti umat Islam apabila menghadapi pemikiran barat, mempelajari pemikiran barat dan kemudian menjawab pemikiran barat. Mereka kata, tak pernah kata don't read, don't listen to them, just ignore them. Dia tak pernah kata benda ni. Dapat mereka kata hendaklah kita kaji, kita study, kita ambil apa yang baik dan kita tolak apa yang buruk. Hebatnya Ibn Taymiyah rahimahullah, dia bukan seperti macam ahli-ahli falsafah, orang yang menolak falsafah di dalam sebahagian orang beraliran salafi yang langsung tak mau melihat. Salafi itu bagus, tapi masalah apabila sebahagian orang-orang yang menjungutkan dirinya langsung tak mau lihat pada ilmu ni, kata baca salah, tengok salah, belajar salah. Tidak Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah telah menulis buku menjawab ahli falsafah, dan Ibn Taymiyah itu sebahagian pakar dalam ilmu falsafah ni. Tapi dia tidak menganutnya, tapi dia pakar. Dia pakar. Itu cara orang Islam deal dengan ilmu ni. Abu Hasan Asy'ari, dia sedang deal dengan ilmu ni di peringkat awal. Apabila Mu'tazilah masuk pada ilmu, dan hujah-hujah Mu'tazilah juga bukan alang kepalang. Untuk orang menolak mentah-mentah Mu'tazilah bukan senang. Tapi Abu Hasan Asy'ari telah memainkan peranan pada satu peringkat untuk menjawab Mu'tazilah. Kalau tidak, kalaulah dengan menghormati ketokohan Imam Ahmad bin Hanbal, dengan menghormati keserjanaan, kesolehan dan kewarakan Imam Ahmad. Imam Ahmad ala ra'si wal ain, kata orang Arab, di atas mata dan kepala kita. Tetapi jika hanya umat Islam kata, kita tak mau kata qadim, kita tak mau kata hadis, kita hanya kata kalam Allah, masalah ini tidak selesai dengan Mu'tazilah. Tak ada orang yang boleh berdebat dengan mereka. Abu Hasan Asy'ari mengambil langkah one step further, satu langkah lebih ke hadapan, dengan berdebat dengan Mu'tazilah dengan menggunakan ilmu falsafah sendiri. Namun kita akui dalam proses itu adalah dia sedikit terkena ilmu falsafah tu, tetapi dia telah buat satu langkah yang menyebabkan runtuhnya empayar Mu'tazilah pada peringkat awal. Kemudian ilmu itu dibaiki, dibina, dikritik, dihalusi, dan seumpamanya datang orang seperti Ibn Taymiyah mentajamkan lagi. Al-Ghazali telah lakukan satu peringkat, Ibn Taymiyah datang kritik Al-Ghazali. Tapi ini adalah semua khazanah Islam yang menunjukkan umat ini tahu bagaimana mereka hendak berurusan dengan ilmu baru yang masuk ke dalam dunia mereka. Ada kelemahan, ada kesilapan dalam ilmu Greek dan Yunan, tetapi kehebatan orang Islam mengatasi apa yang ada dalam dunia Kristian dalam hal ini. Terima kasih banyak. Saya malam ni ada perjumpaan dengan manusia-manusia tertentu atas muka bumi ini, dan insya-Allah mudah-mudahan kita dirahmati Allah Taala. Terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.